أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa, dan daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berbantah-bantah, bersisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan Al-Quran, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini ayat sangat penting bagi orang Islam. Allah mewajibkan orang yang beriman taat pada Allah dan Rasul secara mutlak. Ati Allah wa ati Rasul secara mutlak, tak ada pilihan. Wa ma kana wala mu'minah ayyakunahum khiyatu min amrihim. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman, perempuan beriman, bila Allah Taala buat keputusan, Rasul buat keputusan, dipilih yang lain. Allah dan Rasul tak ada pilihan, taat secara mutlak. Wa ulil amr minkum, dan ulil amri daripada kamu. Ulil amri mengendalikan urusan, pemimpin. Ulama kata yang pertama jaga ilmu, yang kedua jaga melaksanakan hukum. Jaga ilmu ialah ulama-ulama. Ulil amri ini adalah ulama, mereka yang menjaga ilmu agama, mereka yang menjalankan hukum agama, iaitulah pemimpin kerajaan. Dua puak ini ulil amri. Taatnya tidak mutlak selagi taat kepada Allah dan Rasul. Kalau tak taat kepada Allah dan Rasul, tak diikut. Ulama mengatakan sebab turun ayat ini bersempena dengan Abdullah bin Huzafah bin Qih bin Adi al-Ansari al-Badri. Dia ni seorang sahabat ahli Badar. Ahli Badar ni orang yang Tuhan ampun dosa dia, buat apa-apa pun. Dia ni terkenal dengan bergurau kasar, bergurau kasar. Termasuk dengan Nabi pun dia boleh bergurau kasar. Diriwayatkan pernah Nabi sedang tidur, dia mengaku dia pergi pelonggor tali pelana kuda Nabi. Dia nak kena Nabi. Nabi bangun tidur, naik, dia jawab pelana, musing pelana, nak suruh jatuh. Tapi Nabi tak jatuh, anda. Suka-suka lah, suka-suka dia. Jadi guraunya sangat kasar. Ini Abdullah bin Huzafah, terkenal. Satu masa Nabi tugaskan dia memimpin pada tentera untuk memerangi satu kaum. Pengikut dia muda-muda belaka. Dia orang tua lah. Dia jadi pemimpin tentera. Setelah selesai menjalankan tugas, balik berhenti tengah jalan rehat, dia suruh budak muda-muda ni kumpul kayu api. Kumpul kayu api. Sudah kumpul tu, suruh api nyala. Dia pun mensyarat, tidakkah Allah suruh mu ta'atkan aku? Nak ta'atkan aku lah, aku ni ketuamu, aku arah kamu terjun dalam api ni. Terjun dalam api. Lalu seorang tu kata, Nabi ajar kita jangan masuk neraka, ni suruh masuk neraka. Apa hal ni? Lalu dia ikutlah balik cerita ke Nabi. Nabi kata, innama ta'atu fi ma'ruf. Taat dan perkara yang betul, perkara yang salah tak boleh taat. Tak boleh taat. Ayat ini jadi hukum.
Ketaatan pada Allah dan Rasul adalah mutlak, tak belah bagi. Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Rasul maksum, dipelihara oleh Allah dengan wahyu. Orang lain pada Rasul tak terpelihara. Ulama baik, pemimpin baik, arahan-arahan dia tu tengok menepati hukum syarak atau tidak. Yang jaga hukum syarak ialah ulama. Yang melaksanakan hukum syarak ialah kerajaan yang memerintah. Dua pihak. Ulil amri ialah ulama dan umara. Ulama dan pemimpin yang memerintah. Mengikut hukum Islam. Saya ikut hukum Islam, wajib kena taat. Sayyidina Abu Bakar bila nanti jadi khalifah, ati'uni ma ata'tullah rasulah. Fa idza asaituhu fala ta'ata li alaikum. Taat pada aku selagi aku taat pada Allah dan Rasul. Kalau aku tak taat pada Allah dan Rasul, jangan taat pada aku. Ini ucapan Abu Bakar. Sayyidina Umar sama. Zara'aitum fi i'wijajan falyuqawwimhu. Bila tengok aku menyeleweng, betul kan Sayyidina Umar kata. Jangan biarkan aku menyeleweng. Jadi Allah dan Rasul mutlak, tak ada pilihan. Ada pun yang lain daripada Allah dan Rasul, ulama, pemimpin, ketaatannya selagi tak bercanggah dengan Islam. Kalau beritahu itu hukum Islam, itu hukum agama, kita kena taat, wajib. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika sekiranya kamu bertelengkoh dalam sesuatu perkara, balah suatu perkara, maka rujuk kepada Allah dan Rasul, pada Quran dan hadis. Rujuk Quran dan hadis. Dan Al-Quran ni ada nah yang nyata, terang-terang benda yang wajib, benda yang haram. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Itu jelas, tak ada khilaf. Semua ulama mazhab bersatu dalam masalah ini, tak lain. Di sana ada perkara yang berlaku berbagai-bagai tafsir. Quran kata aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan. La mastumun nisa dalam bahasa Arab, la mastumu ada dengan makna bersetubuh, dengan makna menyentuh kulit. Berlaku khilaf antara ulama. Mazhab Syafi'i yang kata sentuh kulit batal sembahyang. Mazhab lain kata sentuh kulit tak batal sembahyang. Dua-duanya betul belaka. Betul belaka. Ada alasannya. Syafi'i tegas, menyentuh kulit hilang sembahyang. Mazhab lain kata tak hilang sembahyang, bersetubuh. Kerana Nabi pernah menyentuh isteri dia, lepas tu dia sembahyang. Disebut dalam hadis, Nabi cium isteri dia, lepas tu dia sembahyang. Mazhab lain kata begitu. Syafi'i kata tak, sentuh kulit batal sembahyang. Itu khilaf ulama. Biasalah, itu sebab adanya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dalam masalah furu', masalah cabang. Mereka ini tak balah antara satu sama lain. Imam Syafi'i mengaji dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, murid pada Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i, anak murid. Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Tapi ada khilaf pandangan dalam masalah menafsirkan ayat Quran. Tak kelahi. Zaman lenih dia kelahinya lebih pada Imam Syafi'i lagi, daripada Imam Malik lagi ahli untuk alat tu. Orang nak pegang pendapat dia, lah. Bahkan dalam kitab-kitab Syafi'i harus kita ikut imam mazhab lain, tak ada salah. Maknanya kita pergi Mekah, tu imam masjid Mekah tu mazhab Hambali, bismillah bukan Fatihah. Tak baca bismillah, baca Fatihah, alhamdulillah selalu. Syafi'i kata tak, bismillah ni Fatihah. Kalau baca bismillah tak sah sembahyang. Siapa begitu benar. Tapi mazhab lain kata tak, sunat je. Baca tak apa, tak baca tak apa. Tapi ulama Syafi'i membenarkan sembahyang di belakang imam mazhab yang lain.
Tak ada masalah, kerana kepahaman imam itu sah sembahyang dia. Walaupun kita anggap kita tak sah, boleh ikut sembahyang, tak ada salah. Imam Syafi'i murid Imam Malik, begitu. Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i, tak kelahi. Kalau bertelangkah balik pada Quran, balik pada hadis, tetapi tak serta masalah, ikutlah. Maknanya kata, Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran, fa akhta falahu ajrun wahid. Orang siapa yang berijtihad, ijtihad dia betul, dapat 2 pahala. Orang siapa ijtihad dia salah, dapat 1 pahala. Yang salah pun boleh pahala juga, boleh pahala, tak jadi salah, tak jadi salah. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapulah kepada kamu dan basuh kaki kamu. Ambil air sembahyang. Wa arjulakum, ada qiraat wa arjulikum. Famsahu biru'usikum wa arjulikum. Sapulah kepada kamu dan sapulah kaki kamu. Ada mazhab yang tak basuh kaki, sapu kaki je. Dia ambil sembahyang sapu kaki. Mazhab kita tak boleh. Tapi oleh kerana ada mazhab yang mendapat begitu, itu daripada orang Islam yang kita anggap ni kafir, tak boleh, tak boleh. Ini masalah furu', masalah cabang, itu kena faham. Imam Malik kata semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, termasuk cakap aku. Kalau pendapat aku begini, aku rasa betul, Syafi'i kata lain, itu hariah, kecuali cakap yang putus, cakap orang yang ada dalam kubur ini, tunjuk kubur Nabi. Kalau Nabi yang cakap, tak boleh tolak. Allah dan Rasul itu mutlak. Fahim Allah dan Rasul, ada benda furu', benda cabang, ada benda asas. Benda asas tidak ada khilaf, tak ada khilaf. Ada benda yang besar, terdapat kalangan orang kita dia tak mengaji. Quran mengatakan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Orang Islam boleh kahwin dengan perempuan Yahudi dan Kristian ahli kitab. Quran kata. Bila Quran kata, semua mazhab kata boleh kahwin ahli kitab, tetapi makruh lah, tak digalakkan. Tapi takut zina, boleh kahwin dengan ahli kitab. Mereka duduk di Eropah, di Barat, kahwin dengan perempuan Yahudi dan Kristian, tak ini salah. Ada orang kata wah ni pelik mana Quran kata begitu. Quran membenarkan. Bila ada ayat Quran, mazhab apa? Mazhab Quran hadis lah. Kata kaum muda mana? Tua sekali tu. Ini Quran. Kena faham. Banyak orang kita tak faham dalam masalah ini. Ada masalah asas, masalah cabang, masalah furu'. Masalah furu' ni kita boleh khilaf. Kalau ada betul-betul balik Quran dan hadis. In kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, itu penyelesaian sebaik-baiknya. Yang jadi masalahnya pakai hukum orang putih, hukum orang kafir. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam mazhab pun tak ada. Pakai hukum orang kafir bawa. Ya, ini tak boleh. Ini terang-terang. Kalau hukum orang Islam bawa, banyak mazhab tak ada masalah. Tetapi mazhab pun tak ada, kafir bawa, kita pergi pakai. Tak boleh. Itu tak boleh. Macam Arab kalau ada lesen halal, tak ada lesen berharam, itu tak boleh, tak ada mazhab tu. Judi kalau ada lesen halal, tak ada lesen haram, itu tak betul tu. Kerana benda yang ada nas haram, tak boleh pertikaian lagi. Itu kena faham. Benda yang nasnya tidak nyata boleh khilaf, yang nasnya nyata tak boleh khilaf. Itu kena faham. Semua perkara itu bawa perkara akhirat belaka. Wallahu a'lam.